Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Afrina Sofia dan rakan saya Nur Sabrina akan membentangkan kajian kes sejarah tingkatan 5 yang bertajuk Dasar Luar Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Pendahuluan. Dasar luar negara ini dapat didefinisikan sebagai maklumat, rancangan dan tindakan sesebuah negara dalam usaha untuk berhubung dengan sesebuah negara yang lain. Dalam erti kata lain, dasar luar negara ini bermaksud dasar kerajaan terhadap negara-negara lain. Dasar luar negara ini telah diamalkan sejak zaman Kesultanan Melaka lagi. Misalnya, Kesultanan Melaka ini telah mengadakan hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara China untuk meningkatkan ekonomi masing-masing dan menjaga kestabilan politik. Tujuan dasar luar Malaysia ini adalah untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara serta untuk menyumbang ke arah masyarakat dunia yang ada dan tak sama melalui perhubungan diplomasi yang aktif. Penyertaan masalah yang kami cetuskan ialah akhir-akhir ini isu peperangan dan penindasan oleh sesebuah negara kepada negara lain kerap menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Buktikan keberkesanan dasar-dasar luar Malaysia ini dalam menjamin kedaulatan negara. Seterusnya, antara objektif kajian ini dijalankan adalah seperti berikut. Yang pertama, mengenal pasti kepentingan dasar luar Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, mengkaji faktor pengkubalan dasar luar Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Dan akhir sekali, menghuraikan ancaman yang berlaku dalam melaksanakan dasar luar Malaysia pada era globalisasi ini dalam menjaga kedaulatan negara. Bagi mendapat maklumat tentang kajian kes ini, kami telah menggunakan 3 kaedah kajian, iaitu yang pertama, kaedah rujukan. Kami telah membuat rujukan beberapa buah buku seperti buku teks dan buku rujukan yang berkaitan untuk mendapatkan fakta yang lebih sahih tentang dasar luar Malaysia. Yang kedua, kami juga telah menggunakan kaedah media seperti melayari internet untuk mencari informasi berkaitan faktor dan kepentingan pengkubalan dasar luar Malaysia. Dan akhir sekali, kami juga menggunakan kaedah pemerhatian, iaitu kami telah memerhati terhadap kedaulatan negara pada masa kini dalam pelbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik dan juga seterusnya, kami akan membentangkan dapatan yang diperoleh daripada kajian yang telah dijalankan. Antara kepentingan dasar luar Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara, dari segi politik, ketika Malaysia menghadapi ancaman Parti Komunis Malaya, pertubuhan Commonwealth memberi bantuan ketenteraan kepada negara kita. Hal ini kerana Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan Britain. Seterusnya, Commonwealth turut membantu menghadapi konfrontasi Indonesia. Dengan ini, dasar berbaik dengan Commonwealth dapat mengekalkan kedaulatan negara. Dari segi sosial pula, hubungan baik Malaysia dengan negara-negara luar telah memberi sumbangan kepada bidang pendidikan. Pelajar-pelajar dari Malaysia diberi peluang untuk belajar di negara-negara yang maju seperti Jepun, Britain dan Australia. Hal ini dapat melahirkan tenaga kerja yang berdaya saing peringkat antarabangsa. Selain itu, pelajar-pelajar luar negara seperti Nigeria dan Arab juga melanjutkan pelajaran di negara kita. Ini turut meningkatkan ekonomi negara dan seterusnya membantu untuk kemajuan negara. Dan akhir sekali, dari segi ekonomi, Bank Dunia telah memberikan bantuan bagi menjadikan rancangan Felda dan membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan. Hal ini telah membantu kemasukan pelabur-pelabur asing dan ini dapat membasmi kemiskinan di luar bandar dan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Dapatan kajian kami yang kedua ialah faktor penggubalan dasar luar Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Faktor yang pertama ialah sejarah. Pada zaman Kesultanan Melaka dahulu, mereka ini telah mengadakan hubungan dengan ramai negara dan apabila mereka mengadakan hubungan tersebut, terdapat adanya budaya serumpun. Contohnya seperti Thailand, Burma, Myanmar, Indonesia, Singapura dan lain-lain lagi. Bukan sahaja itu, ikatan keagamaan juga terjalin antara negara kita dan negara Arab Saudi, Mesir, Yaman dan Turki. Seterusnya ialah keperluan nasional. Dasar luar Malaysia ini memberi pelbagai manfaat kepada negara kita. Ada salah satunya ialah dapat menjaga kebajikan rakyat. Dengan adanya dasar luar Malaysia, rakyat dapat meningkatkan hasil kewangan mereka sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dan dapat meningkatkan ekonomi negara.
Tambahan itu, negara juga akan terhindar daripada segala peperangan kerana adanya bantuan daripada negara luar yang berbentuk ketenteraan. Yang ketiga ialah persekitaran luar. Pengaruh perkembangan semasa dalam bidang politik, ekonomi dan sosial antarabangsa telah mendorong negara kita untuk menggubah dasar luar Malaysia agar negara kita tidak dianggap ketinggalan zaman atau negara kita mungkin boleh dijajah disebabkan agak mundur. Yang keempat, iaitu akhir sekali, ialah kepimpinan. Pemimpin yang bijaksana dan mampu berfikiran secara luar kotak dan berfikiran jauh dapat mengetahui hala tujuan negara dan merancang pelbagai perkara agar negara kita dapat membangun dan setaraf dengan negara antarabangsa. Dapatan kajian kami yang ketiga ialah ancaman yang berlaku dalam melaksanakan dasar luar Malaysia pada era globalisasi ini. Yang pertama ialah pencerobohan sempadan antarabangsa. Pada suatu ketika dahulu, tentera udara Singapura pernah menceroboh ruang udara Johor. Hal ini bukan sahaja melahirkan rasa tidak puas hati kepada rakyat Malaysia, malah rakyat Malaysia juga merasakan ini satu ancaman dan Singapura dianggap tidak menghormati negara Malaysia. Yang kedua ialah ancaman ekstremis Islam. Thailand pernah menuduh Malaysia melindungi kumpulan pelampau Islam atau dipanggil pengganas yang dinamakan sebagai Pulo di selatan Thailand. Hal ini menyebabkan hubungan antara Malaysia dan Thailand kurang mesra kerana mereka ini tidak saling mempercayai antara satu sama lain. Yang ketiga ialah isu pertindihan kebudayaan. Indonesia dan Malaysia kebanyakan daripada budaya mereka adalah sama. Hal ini menyebabkan Indonesia ini mendakwa bahawa Malaysia meniru atau merompak hasil seni mereka seperti batik, nyanyian, tarian dan makanan tradisional. Disebabkan itu, rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia telah bergaduh di atas media sosial dan perkara ini boleh menggugat dasar luar Malaysia. Yang keempat ialah kelonggaran undang-undang di negara jiran. Di Thailand, pemilikan senjata api dan pelacuran adalah dilonggarkan. Disebabkan itu, seseorang di Malaysia telah menuduh senjata api di Thailand ini dan dibawa ke Malaysia. Lalu individu ini telah menggunakan senjata api ini untuk mengancam keselamatan negara dan mengundang kekecohan negara. Di akhir kajian ini, kami telah mendapat kesimpulan dari segi politik. Kerajaan perlulah mengekalkan dasar tidak campur tangan dalam politik negara lain. Hal ini bagi mengelakkan konflik antarabangsa yang boleh mengakibatkan salah faham dan pertelengkahan antara dua buah negara. Seterusnya, mengganggu kesejahteraan rakyat. Selain itu, dari segi ekonomi, Perjanjian Memorandum Persefahaman MOU meluaskan peluang pekerjaan. Hal ini kerana MOU telah membantu untuk menarik pelaburan luar negara dan juga membuka peluang kepada pelabur Malaysia untuk melabur di luar negara. Melalui cara ini, pendapatan negara kita dapat ditingkatkan. Seterusnya, peluang pekerjaan kepada penduduk juga dapat diluaskan. Dan akhir sekali, dari segi sosial, kerajaan perlulah mengadakan lawatan ke negara lain bagi memantapkan perhubungan dua hala dalam kalangan pemimpin. Hal ini bagi memastikan perhubungan antara negara menjadi erat. Seterusnya, negara mendapat bantuan sekiranya mengalami kesusahan. Go and follow your heart. Doesn't matter how far